وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعباده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وكرمه. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini Allah beri kesempatan untuk terus hidup menggunakan waktu ini untuk sholat subuh secara berjamaah dan menunggu sehingga nanti terbit matahari untuk kita laksanakan sholat isyraq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla al-ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, ingat Allah, sama ada baca Quran, zikir, tasbih, termasuk juga duduk pada majlis ilmu, mengajar atau belajar. Hatta tadlu asy-syams, sehingga matahari naik. Hitungannya 1 jam 20 minit daripada waktu subuh, itu waktu syuruk. Tunggu 17 atau 16 minit. Waktu itulah dilakukan solat isyraq atau solat duha. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia solat 2 rakaat. Kalau dia lakukan tadi solat subuh berjamaah, menunggu di tempat dia solat. Kalau masjid, kalau surau, kalau madrasah. Dia ingat kepada Allah, sehingga matahari naik. Itu ketika masuk waktu solat duha, kemudian dia solat 2 rakaat. Orang ini akan kata kana ka'idda li hajjatin wa umratin, ia mendapat pahala 1 haji yang lengkap sempurna, juga 1 umrah yang lengkap dan sempurna. Sempurna. Itulah beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan perkara yang mudah, tapi pahalanya 1 pahala haji yang sempurna dan 1 pahala umrah yang sempurna. Tambah lagi semalam, alhamdulillah, kita bersama dengan Yaum Ashura, 10 Muharram. Hari ini kita rasa lapang, rasa tenang, sebab kita yakin semalam puasa hari Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siyamu yaumi Ashura, puasa pada 10 Ashura, yaitu 10 Muharram. Ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu, aku mengharapkan kepada Allah bahawa Allah akan ampunkan dosa orang yang berpuasa tadi setahun sebelumnya. Maksud tahun 1444 Hijriah. Diampunkan dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita masuk 11 Muharram ini, kita rasa badan kita ringan, rasa tenang. Kenapa? Rahsianya kita yakin dosa setahun dulu diampunkan oleh Allah, supaya kita jangan bersangka yang kurang elok kepada Allah. Ketika disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin Allah ampunkan dosa, kita pun yakin, sebab itu rasa tenang. Begitulah
Ketika Allah menjanjikan sesuatu, orang yang beriman mesti yakin. Sehingga ulama mengatakan, orang yang mengerjakan umrah itu, al-umratu ila al-umrati kafaratu bima bainahuma, kafaratu ma bainahuma. Satu umrah ke satu umrah itu menghapuskan dosa yang dilakukan antara dua umrah. Sehingga kalau dia lakukan umrah lalu ataupun haji, lalu pahalanya seperti kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh maknya, ibunya, tak berdosa. Sebahagian ulama mengatakan, siapa yang keluar daripada bumi Makkah kemudian nak pergi ke Jeddah untuk balik ke tanah air masing-masing, tapi dia tidak yakin dosa dia diampunkan oleh Allah, orang ini buruk sangka kepada Allah. Sebab dijanjikan umrah dengan umrah ataupun haji itu diterima oleh Allah, diampunkan dosanya. Karena itu mesti kita yakini dosa kita diampunkan oleh Allah, berbaik sangka kepada Allah. Lalu kita berusaha untuk dengan buat dosa lagi. Kalau terbuat, maka kita mohon ampun kepada Allah. Saya ingat kalau boleh ditutupkan boleh supaya lebih jelaskan. Pagi ini kita akan lihat kronologi peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita baru 11 hari bulan hijrah ini Muharram, supaya kita tahu bahawa Islam yang datang pada kita di sini di Ampang ini bukan senang. Itu penuh dengan mihnah dan tribulasi. Peristiwa hijrah yang sangat besar. Terima kasih. Hijrah yang berlaku pada kehidupan Rasulullah SAW bukan satu, tapi bagi kurang 4 kali. Pertama sekali, orang Islam diizinkan oleh Nabi berhijrah daripada Makkah ke Habasyah. 2 kali peristiwa ini. Kali yang ketiga, Nabi sendiri berhijrah ke bumi Taif dekat bawah itu. Kali yang keempat, barulah Nabi berhijrah dan orang Islam berhijrah daripada Makkah ke bumi Al-Madinah. Inilah yang akan kita bicarakan, peristiwa yang mengubah landscape dakwah Rasulullah SAW dan ketemadunan Islam itu sendiri. Peristiwa ini namanya hijrah ketika Nabi berumur 53 tahun. Antara hikmah besar peristiwa ini, orang Islam yang berada di bumi Makkah bila masuk Islam, maka mereka disebut muslimin dan mereka juga disebut mukminin. Tetapi kerana peristiwa hijrah ini, mereka yang berhijrah dipanggil muhajirin, iaitu orang yang berhijrah. Dan orang Madinah yang asalnya penduduk Aus dengan Khazraj, kerana mereka menolong orang muhajirin yang berhijrah. Lalu selepas peristiwa ini mereka dipanggil Al-Ansar, yang pada asalnya mereka bukan golongan ini, tapi kerana ada peristiwa hijrah, ada orang berhijrah muhajirin daripada Makkah ke Madinah, maka orang Madinah yang menolong orang-orang muhajirin. Kerana menolong itu nasara yansuru nasran wa mansaran, fahuwa nasirun wa dhaka mansurun, unsur la tansur mansarun mansarun minsaran. Maka Al-Ansar orang yang menolong, dan kemuliaan Al-Ansar sampai sekarang. Banyak hadis menyebut kelebihan orang-orang Ansar. Itu juga memberi gambaran mulianya menolong orang. Kerana orang Aus dan Khazraj menolong orang muhajirin, lalu mereka dipanggil Al-Ansar.
hadis-hadis tentang kelebihan orang Ansar banyak sekali kerana menolong kita. Sebab itu tolong orang. Siapapun yang paling patut kita tolong, mak bapak kita sendiri, kemudian adik-beradik, kemudian kaum kerabat, sepupu sekabat, barulah jiran-jiran, barulah komuniti tempat kita hidup, dan secara lebih besar negara dan dunia. Karena itu menolong itu sangat mulia sekali. Seperti mana bersahabat itu sangat mulia. Suhbah, bersahabat dengan orang yang baik itu sangat mulia. Sebab itu sahabat dipanggil sahabat, sebab mereka bersuhbah, berkawan dengan orang yang paling baik ala itlaq, makhluk yang paling mulia ala itlaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulianya berteman dengan orang yang baik, seperti mana bertemannya sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang generasi sahabat dipanggil sahabat. Apa kurangnya solat para sahabat, perjuangan mereka, puasa, tapi tidak di-attach nama sahabat itu dengan perbuatan amalan-amalan ibadah ubudiyah tadi, tapi kerana suhbah, sebab berkawan dengan orang yang baik, ibadah kita jadi baik, bacaan Al-Quran kita jadi baik, solat kita pun jadi baik, akhlak kita pun jadi baik. Kerana kaedah menyebutkan innal insana idza laqiya aqilahu fil khair yazdadu khairan, fa kaifa idza laqiya shaykhan kabiran al-'ilmi wal naf'i wal barakati, fa hadha huwa khairun min khairillah, hadha huwa khairun ala khairin min khairillah. Seseorang teman, kalau dia bertemu dengan teman yang kawan yang rakannya, sahabatnya yang baik, maka dia akan jadi baik. Kalau dia bertemu dengan gurunya, maka betapa bahagialah kebaikan itu. Sebab kebaikan yang ada pada suhbah, kawan itu. Sebab itu sebagian disebutkan, bagi tahu saya siapa rakan kamu, saya akan bagi tahu siapa kamu. Seperti mana bagi tahu saya apa buku yang kamu baca, saya akan bagi tahu siapa kamu. Sebab buku itu yang dibaca memainkan peranan dalam mencorakkan kehidupan seseorang, cara berfikiran, cara melihat sesuatu. Sama juga dengan rakan, boleh mempengaruhi. Sebab itu para sahabat itu sangat mulia, sebab bersahabat dengan orang yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang Ansar sangat mulia sebab perbuatan menolong itu. Daripada Makkah pergi ke Kuba, pergi ke Madinah mengambil masa 15 hari. Tempat-tempat yang ada nilai sejarah. Satu, Makkah. Dua, di bawahnya, iaitu Gua Thur yang ada pada Jabal Thur, Gunung Thur. Kemudian singgah di satu khemah, tempat Ummu Ma'bad. Barulah meneruskan perjalanan sampai ke Kuba, barulah sampai ke Umi Al-Madinah. Ini tempat-tempat yang jadi nilai sejarah dalam